Saya cuba nak dapatkan saudara Hishamuddin Hashim daripada NGO kita berikutan dengan kes besar ini di mana 400 orang pelabur membeli apa yang dipanggil sebagai tawaran cepat kaya lah saya sebut kan. Hari ini dah buat laporan polis 900 juta. Saya fikir kata ini aja majoriti orang Melayu, 400 orang Melayu membeli saham membeli saham antara 50,000 ke 250,000. Total adalah 900 juta di orang Melayu. Sonlak hilang macam tu je. Dan mereka telah buat laporan polis lama dulu, tapi polis kata kes ni tak ada kes jenayah kerana wang diserahkan secara sukarela. Lalulah satu proses daripada polis, mereka pergi kepada Suruhanjaya Security kerana orang ni mengumpulkan saham tanpa kebenaran. Tapi yang Suruhanjaya Security kata tak boleh ambil tindakan kerana syarikat yang mengumpulkan wang ni tak listed. Ini bahaya pelaburan syariah ni, yang mana menunggang agama. Orang jadi yakin kerana dia mengatakan ini pelaburan syariah. Jadi semua orang nak kejar because 20% pulangan diberikan. Siapa yang tak nak tuan-tuan? Labur 50,000, dapat balik pulangan bulanan 20%, itu 10,000. Jadi ramai orang masuk minimum 50,000 dan maksimum 250,000. Jadi total ni hari, kata NGO ni, mereka buat laporan 900 juta wang yang telah dilarikan oleh sindiket ni. Saya pun terkejut je kerana bila sebut syariah, kerana ditarikan dia adalah pelaburan syariah. Jadi ramai orang fikir ini adalah pelaburan yang satu syariah, kedua tu dia menawar bonus dividen yang tak masuk di akal tuan-tuan. Mana tuan-tuan letak 50,000 dan tuan-tuan akan dapat 10,000 sebulan gaji bersih, 10,000 sebulan gaji bersih. Jadi ramai orang masuk. Dan akhirnya kita tak tahu sama ada satu lagi ruang akta mafia, iaitu mengumpulkan wang tanpa kebenaran bank negara. Tapi saya tak pasti kenapa. Saya nak cuba dapatkan NGO ni datang ke studio untuk interview kenapa hanya pergi pada akta polis, kemudian polis kata tak ada unsur jenayah kerana wang diserahkan secara sukarela. Pergi kepada Suruhanjaya Security, dia kata bukan di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Security kerana saham ni tidak dikeluarkan oleh syarikat yang disenarai bursa saham. Jadi tinggal bank negara je. Sama ada bank negara boleh ambil tindakan. Tapi saya nak remind lah tuan-tuan, kata sekarang pun saya masih nampak banyak di Facebook. Semua masih menggunakan kaedah pelaburan syariah, pelaburan syariah, pelaburan syariah. Itu salah satu saya fikir kata kita nak lancarkan undang-undang bagi mengawal periklanan di media sosial kerana orang menggunakan banyak media sosial untuk iklan. Walaupun mereka adalah scammer, tapi scammer boleh bergerak di atas semua media sosial seakan mereka membayar kepada platform. Tak kira lah di Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Dan akhirnya orang awam yang menanggung masalah 900 juta daripada 400 orang pelabur yang buat laporan polis. Polis kata bukan kes polis. Betul lah kerana penyerahan wang berlaku secara sukarela. Bagi Suruhanjaya Security, dia kata tak boleh ambil tindakan kerana ini bukan antara 998 syarikat yang ada di Suruhanjaya Security. Dia kata benda ni dikumpulkan di luar. Bukan oleh syarikat yang register, berdaftar di bursa saham. Cuma saya masih ingat selalunya kes-kes scam macam ni mengumpulkan wang awam tanpa lesen, dia orang pergi kepada bank negara untuk tengok dia buat akta mafia. Tapi tak pasti, saya cuba nak panggil. Cuma kebimbangan saya tu masih berlaku. Kalau disebut skim pelaburan syariah, pastilah yang ambil banyak adalah orang Islam kerana mendengar perkataan syariah, dia sebutlah syariah. Tapi yang banyak kan orang pergi tu kerana tawaran dia 18% ke 20% dividen. Jadi bila saya tengok angka 900 juta, bayang tuan-tuan hari ni scammer di Malaysia, walaupun tuan-tuan cam muka dia, tuan-tuan kenal siapa mereka, dan dia ambil duit orang sampai 900 juta. Oleh kerana mereka faham bagaimana bermain dengan undang-undang. Jadi mereka tahu mereka tak mencuri dan tak melakukan jenayah di bawah akta polis. Mereka tahu mereka tak boleh dikenakan kaitan kerana mereka bukan di bawah Suruhanjaya Security. Dan mereka tahu, kalau nak tawarkan kepada orang, pertama sembunyi di balik agama supaya nampak okey. Simpan janggut, simpan jambang sikit, keluar buat statement ini adalah demi agama. Allah benarkan, Islam izinkan. Kemudian tawarkan interest. Saya terkejut bila, saya masih ingat tuan-tuan, 1990-an. Seorang rakan pejabat dia tu terpaksa letak jawatan. Kerana tu masa tu skim Pak Mantelo tengah top. Skim masa tu. Walaupun logik ujah dia berniaga dengan Nabi Sulaiman ni tak masuk akal. Tahun 1990-an. Kawan saya ni kanan lah di tempat kerja. Tapi terpaksa meninggalkan jawatan kerana malu. Ramai kawan-kawan sepejabat melabur dengan dia. Kemudian skim ni lari.
Jadi kawan saya malu nak datang pejabat kerana ada orang labur 5,000, ada orang labur 10,000. Jadi dia berhenti kerja. Habis hidup dia, hancur. Jadi dia pun waktu tu percaya tentang skim yang berniaga dengan Nabi Sulaiman. Berarti tak jawab, tak ada yang logik. Kecuali duit ni dihantar kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berniaga dalam alam gaib dia tu. Kemudian akan ada pulangan. Banyak tuan-tuan. Kemudian skim yang sama muncul lagi tahun 1996 di Kelang. Di mana saudara pergi beli emas jongkong. Saya dah cerita tuan-tuan kan, emas jongkong tu sah-sah tembaga. Yang dilebur dan dibuat dalam jongkong. Tapi skamer waktu tu, kita tak ada istilah skamer. Kita panggil semua pukul rata je. Pak Mantelo kita pukul rata. Walaupun skim Pak Mantelo tu, skim labu tu, hanya sekali. Tapi semua lepas tu. Jadi saya masih pergi dengan kawan saya ni. Di mana dia kata, bawa balik dulu tembaga ni. Nanti Nabi Sulaiman dah labur, satu malam tidur, bangun tembaga ni jadi emas. Pun ramai orang beli. Orang pergi sanggup. Toke-toke emas datang daripada pantai timur, selatan, tanah air, utara, tanah air. Beli depan mata saya pula tu sebab kawan saya ni bawa 50,000. Kawan saya mengalami masalah kesihatan. Dan dia ambil lah skim pencen dia awal. Jadi nak macam mana dia nak bina duit pencen dia pergi labur dengan toke emas di Kelang. Dengan harapan emas yang dia beli pada harga murah dalam bentuk jongkong, duit tu kemudian diserah pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman akan berniaga dalam alam gaib. Satu hari dia akan datang tukar emas tulen dengan emas jongkong dalam bentuk tembaga. Dan kebetulan masa hari pergi tu, ramai orang datang bawa duit untuk bertukar jongkong tembaga ni. Saya nak terkencing bila saya pergi belakang, dia ada anak-anak dia kelihatannya tak berapa cerdik dari segi IQ. Tengah masak tembaga yang dipotong daripada kilang, tembaga sisa daripada kilang, dia tengah nak masak untuk jadikan emas jongkong. Jadi saya heran, emas tu datang pada belakang rumah saya. Apa kena-mengena. Yang saya kata kawan saya tadi tu pula, terpaksa meninggalkan jawatan dia hanya kerana dia malu bila rakan-rakan sejabat tanya duit tunai. Sama juga, teori yang mereka gunakan pada waktu tu, orang Melayu sangat terpesona. Dengan tak perlu tengok data ke mana datang duit, kecuali percaya bahawa dalam dunia kita ni ada kabilah Nabi Sulaiman yang masih lagi menjalankan perniagaan serata dunia, seantero dunia. Dan kabilah ni pusing. Masa saya pergi di Kelang, dia kata sekarang yang kaya orang Arab sebab kabilah Nabi Sulaiman telah singgah di tanah Arab, mengagihkan emas yang dia ada, perniagaan dalam alam gaib ni. Jadi dia kata habis ke Arab, kabilah ni pergi Afrika, kabilah ni pergi ke Eropah, barulah balik ke Malaysia. Nanti insyaAllah tunggu dalam pusingan tak kurang daripada 1 tahun. Walaupun saya budak, 20-an, hujung 20-an, saya larang kawan saya ni, saya kata ke dia, 50,000 kau nak bagi dengan analisis. Kawan saya pun tuan-tuan waktu tu dah berumur, dia dah ambil pencen 50. Dia ada tunai dan dia pun bekerja dengan media yang mempunyai banyak pendedahan mengenai penipuan ni. Kawan saya pun boleh percaya. Ini yang satu ni kawan office. Kemudiannya berhenti lari hilang macam tu ya. Kerana semua kawan-kawan di office kejar dia nak minta duit kerana dia punya kes tak ambil barang, dia tak bagi emas, dia ambil tunai je, kena yakin lah. Nanti kita bagi pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bawa berniaga tanah Arab, bawa berniaga pergi Afrika. Rupanya bila saya pergi, yang emas ni pun naratifnya sama je. Cuma beza dia yang dulu tunai, yang ni beli emas dekat dia. Tapi sebenarnya tembaga. Simpan rumah, nanti tidur, jaga. Lepas dapat mimpi dalam tidur tu, buka almari, jangan sentuh emas tu. Tembaga nanti dia bertukar jadi emas tulen, baru jual. Jadi dalam tempoh yang dekat, satu berlaku pada tahun 1992 di Kelang, satu berlaku 1996 di Taman Melawati, markas gerakan ni. Saya pun dah lupa lama, tadi saya baca dalam Free Malaysia Today, saya tengok ya Allah, 900 juta membabitkan 400 orang pelabur. Menggunakan kaedah sekarang lebih standard, dia gunakan syariah. Kerana orang dah mula nak syariah. Dulu dia gunakan naratif alam gaib, Nabi Sulaiman. Itu yang saya fikir, kata naratif dia sama dulu ketika orang Melayu cenderung untuk percaya kepada keajaiban alam gaib. Kena percaya, Nabi-Nabi ni ada yang gaib. Nabi-Nabi ni masih terus mendakwahkan agama, bergerak di seluruh dunia. Yang saya tak boleh ingat tuan-tuan, saya nak tahan ketawa. Saya pergi, kerana kami makan banyak di Kelang sebelum sampai ke rumah pasal tuan punya pelabur ni, pengantara dengan Nabi Sulaiman ni. Dia kata dia hanya akan buka pukul 10 malam. Sebab dia ada pertemuan dengan Nabi Sulaiman dekat mana, atau mesyuarat yang orang lain tak boleh hadir. Bila sampai rumah dia, saya nak terkencing. Lepas tu dia duk buat, pada saya lawak lah bila dia kata meniaga Nabi Sulaiman. Dia kata sekarang ni orang berharap tengah kaya lah sebab Nabi Sulaiman singgah sana. Dia orang beli emas dulu, tengah tukar emas tembaga palsu dengan emas tulen. Dia kata besok akan nampak Pak Arab kaya banyak. 90-an mana ada internet tuan-tuan, orang pun percaya. Tu sabar bila.
Lepas pagi tu dia kata pergi Afrika, lepas pergi Eropah, lepas tu akan datang Malaysia. Berarti siapa yang beli emas sekarang tunggu turnnya bila Nabi Sulaiman datang, dia ambil tembaga palsu, dia gantikan emas tulen dalam almari. Dan saya masih ingat siapa yang ramai jadi token emas di pantai timur, di selatan dan juga utara tanah air. Ramai yang terkena sebab yang datang beli semua token emas. Siapa yang pernah dengan Pak Mantelo berpangkalan di Kuala Kangsar, Taiping, kemudian datang ke KL juga percaya mengenai banyak bagaimana penipuan skim labu ni berkembang dengan pantas. Saya fikir selepas 30 tahun, dekat 30 tahun lah, 92 dan 96 kes ni. Sekarang 2023, 27 ke 30 tahun. Orang Melayu dah sedar bahawa tak mungkinlah kalau ada untung 18% interest setiap bulan. Tak mungkinlah orang tu ambil duit kita kan. Dia pun labur duit dia. Kalau dia kenal Nabi Sulaiman, dia tapau seorang je. Tapi narratif ni masih lagi berkesan. Jadi besok saya dah cuba hubungi saudara Isyamuddin Hashim untuk dapatkan dia, kerana dia tahu semua apa yang berlaku dalam era scammer moden. 900 juta tuan-tuan. Almost 1 bilion duit orang Melayu. 400 orang pelabur yang ditipu. Kemudian wang pelaburan 50,000 ke 250,000. Laporan polis dibuat, polis kata tiada kes kerana itu bukan kes polis, kerana penyerahan wang dibuat secara sukarela. Dan mereka kecewa kan, NGO ni kecewa kerana tindakan yang mereka minta Suruhanjaya Security buat pun Suruhanjaya Security tak boleh bertindak kerana wang ni dikutip di luar daripada bursa. Jadi setiap orang ada bidang kuasa yang sangat terhad. Tapi saya masih ingat yang skim emas tahun 2012 di Jalan Kelang Lama. Bank negara masuk, dia rampas semua. Dah pula bank negara rampas semua emas tu disita. Jadi kawan-kawan saya yang waktu tu beli emas tu tak boleh ambil balik sebab barang tu jadi barang kes. Sampai sekarang seorang pun tak dapat 1 sen. Dia orang beli emas tapi emas tak boleh simpan, kedai emas tu yang simpan. Bila pecah, kedai emas tu telah mengumpulkan wang awam tanpa kebenaran. Bank negara sita semua emas tu pula. Menjadikan seorang pun tak dapat balik pulangan dia. Dah sama waksa balik hasil. Jadi kita nak tahu je daripada saudara Isyamuddin Hashim, apa yang sebenarnya berlaku dengan 900 juta duit pencarum? Apa modus operandi yang digunakan oleh scammer sekarang yang menjadikan saya pernah nampak di FB. Kadang-kadang sebab saya akan scroll FB saya untuk cari semua native story, sebab saya pernah like dan pernah komen dekat native, dekat mana yang native, band-band old school, Pink Floyd, page page Pink Floyd, page Mark Knopfler, Dire Straits, saya dah like page tu. Jadi saya akan tengok muzik-muzik old school, kemudian page native tentang page tentang suku Red Indian dan juga masyarakat etnik dunia yang hampir pupus. Saya selalu dapat story tu. Sekali saya scroll, saya nampak iklan tu tentang pelaburan syariah. Jadi bila saya baca ni perkataan pelaburan syariah, untung cepat. Jadi bila orang yang melabur ni menggambarkan kehidupan mereka sukses kaya. Orang Melayu ni alahan dia apabila tengok Alphard, bila tengok Belfire, bila tengok Alphard, tengok Belfire, itu adalah gambaran orang tu berjaya di dunia. Lepas tu bila orang tu simpan jambang, pakai serban, tunjuk muka, doa-doa, menangis sikit, dia adalah orang berjaya di akhirat. Sangat mudah. Belfire yang ada ring grill, yang ada grill naga tu. Lepas tu Alphard ke. Orang Melayu sangat alahan. Saya tak tahu apa keistimewaan SUV. SUV tu, masa itu dipanggil SUV. MPV. Orang Melayu sangat alahan dengan MPV auto. Lepas tu sangat alahan dengan orang berjambang. Lepas tu orang pakai serban. Lepas tu mengeluarkan kata-kata syariah. Mengeluarkan kata-kata agama. Jadi bila benda ni adalah skim syariah, saya pun nak tanya dia apakah sama dengan skim yang selalu jumpa dekat FB. Yang hari-hari saya buka FB, saya dah tahu lah. Allah, aneh betul. Kalau ada pulangan yang tinggi, kenapa tak bantu kerajaan negeri? Kerajaan di Kedah, kerajaan di Kelantan kan susah. Tak banyak duit nak buat ni pusingan modal bagi bekalan air. Pergilah tolong kerajaan negeri. Dia bagi 100 juta, pulang dekat dia 20 juta setiap tahun. Kan dapat banyak kebaikan, tukar paip, tambah perigi, buat jalan raya. Pergilah bantu kerajaan-kerajaan negeri yang miskin, berjuta dapat. Dia tak boleh bagi jaminan kepada kerajaan negeri. Tapi dia akan bagi jaminan pada orang Melayu yang taksub kepada Belfire pintu pun kita panggil ni. Sliding saya pun tak tahulah. Tapi saya nampak alahan lah, sebab saya selalu tengok penipu jarang dah pakai Mercedes tuan-tuan. Pasal orang Melayu tak begitu obses dengan Mercedes. Penipu tak pakai dah BM.
Pembenipu pun tak pakai Ferrari sebab nanti orang Melayu kata, alamak jauh sangat nak bawa Ferrari kan. Tapi kalau Velfire dengan Alphard, melompat orang Melayu tengok. Suka benar. Lepas tu tambah sekarang yang tukar, grill. Istilah grill. Itu saya beritahu pada tuan-tuan. Hati-hati kerana saya masih nampak iklan tu berleluasa. Dan sekarang oleh kerana hari ini kita dah tengok kes apabila saudara Isyamuddin Hashim, seorang NGO. Hari ini dia bersama dengan bekas Ketua Perdana Negara Tan Sri Musa Hassan buat sidang akhbar. Melahirkan rasa kecewa mereka kerana usaha pertama mereka dulu buat laporan polis. Polis kata tak boleh tangkap skamer ni kerana skamer ni mendapatkan duit yang disimpan oleh 400 orang pelabur ni dalam keadaan tanpa jenayah. Berarti penyerahan wang dengan rela. Hari ni dia buat sidang akhbar kerana baru keluar daripada Suruhanjaya Security. Suruhanjaya Security tak boleh ambil action kerana syarikat ni tak listed. Tapi mungkin tak lapor pada Bank Negara kerana bimbang kerana pada tahun 2012 waktu orang semua gila emas tu, sebuah syarikat di Jalan Kelang Lama, saya masih ingat je kerana ramai juga kawan-kawan ofis saya waktu tu pinjam duit dengan Bank Simpanan Nasional, kerana Bank Simpanan Nasional menawarkan pinjaman mudah tunai waktu tu, bawa ke RM50,000. Jadi mereka pergi pinjam semua dekat Jalan Tangsi tu. Dapat duit tu pergi beli stok emas ni. Kerana kedai emas, kerana pelabur emas di Jalan Kelang Lama kata letak RM15,000, sebulan gaji RM1,500. Jadi mereka fikir bayar ke bank RM600-700, dapatlah RM700-800. Free je duit. Semua sebut free je duit. Saya bila sebut duit free ni, saya kata mana ada duit free. Kerana saya masih ingat, sebab saya tak pernah percaya kata duit akan datang dengan bentuk pelaburan semua ni. Kalau lapor pelaburan pun kita dah lama tuan-tuan study MLM ni. Memang 100 orang kaya yang tuan-tuan akan nampak kenderaan dia. Tapi bawah dia beribu orang akan dipapakan. Kerana orang kaya dipotretkan sebagai yang kaya. Yang bawah ni akan kehilangan. Dipanggil macam ponzo istilah dia. Cuba kalau besok saudara kalau esok dia reply. Sebab saya dah dapat nombor general line WhatsApp dia. Saya cuba dapat saudara Isyamuddin Hashim datang untuk advice kepada tuan-tuan. Kerana saya terkejut bahawa hari ni scammer macam tu boleh tipu sampai 900 juta. Angka yang besar tuan-tuan, 900 juta ni. Jangan main-main tuan-tuan. 900 juta ni kita cerita tentang membina. Kalau hospital, bertaraf hospital seperti Pontian tu, 80 juta. Berarti kita boleh bina 12 buah hospital. Kalau sekolah, 20 juta. Kita boleh bina berapa sekolah? 50 buah sekolah. 40 lebih buah sekolah dapat dibina. Duit yang hanya nilai dia di scam daripada penyimpanan orang Melayu. Sekarang ni merayau kata. Tapi kita harap adalah keberkesanan. Tapi saya suka kalau saudara Isyamuddin datang sendiri kerana dia boleh berkongsi dari segi modus operandi, kat mana orang Melayu mudah tertarik. Saya saya aneh itulah kerana saya masih ingat bila saya ingat tahun 1992 saya pergi ke Kelang. Saya pun tak bayar, saya budak pun saya tak beli idea tu. Dengan penuh bersemangat. Scammer tu lah, waktu tu kita tak panggil scammer lah. Dipanggil orang yang meniaga dengan Nabi Sulaiman ni. Saya pun tak tahu Nabi Sulaiman sejak bila, dalam sirah apa pula Nabi Sulaiman meniaga dalam alam gaib. Jadi dia jual nama Nabi Sulaiman ni. Jadi dia kata, jangan risau, duit-duit yang tuan-tuan ambil emas yang dulu tu kita dah kirim kat Nabi Sulaiman dah. Sekarang dia berada di Tanah Arab duk meniaga, dapatlah sikit untung. Nanti Nabi Sulaiman pergi ke Afrika tu untung banyak, dia kata. Lepas tu Nabi Sulaiman pergi ke Eropah, balik datang ke Malaysia, yang mana beli dulu dengan tu akan dapat emas tulen. Yang paling best tu tuan-tuan, kita akan tidur dan mimpi Nabi Sulaiman datang rumah. Bangun-bangun, emas yang dia bagi, tembaga yang dia bagi tu akan ditukar dalam jongkok emas. Tu jual tu, barulah orang tu kaya. Siapa tak nak beli? Jongkok emas dijual dengan harga waktu tu saya tak tahulah, 2-3 ribu lah kot. Tapi kalau seketul jongkok emas dijual balik, dah berapa nilai dia. Itu saya share dengan tuan-tuan malam ni tentang tak boleh nak ketawa tuan-tuan pasal 900 juta. Orang Melayu bila dia nak, dia kata ini wang yang dia nak pergi labur kan. Bila dah hilang, inilah wang perubatan, pendidikan anak saya, nak jaga mak saya dah tua, rumah saya tergadai. Itu yang jadi dia. Tapi kebiasaannya ketika sebelum mereka pergi melabur, semuanya akan rasa bahawa yang mereka nantikan adalah dividen. Saya pun terkejut sebab kalau dividen 18% saya rasa Kerajaan di Kedah labur dulu, kerajaan di Kelantan labur dulu tuan-tuan. 100 juta, 20 juta sebulan. Selesai masalah paip air dengan masalah jalan di Kedah dengan Kelantan. Tapi selalu yang kena approach adalah orang bawah ni lah. Yang saya beritahu kata
pada tahun 1996, skim bukan Pak Mantelo dah ditangkap waktu tu. Yang skim niaga dengan Nabi Sulaiman yang kedua. Yang satu tadi saya cerita di Kelang 1992. Yang kedua ni dia simpan cash. Jadi first batch ni tuan-tuan, waktu tu orang tak boleh pakai pen Parker mata emas. Konsep dia adalah batch yang pertama dia tipu tu, semua disuruh dah dapat duit kan. Dia bagi pen Parker satu. Supaya orang masa tu masih lagi pakai pen. Orang semua tanya mana Parker beli. Ni dia kata bos bagi. Berarti mereka mempromosikan dengan jenama pen Parker. Mata dia emas. Saya tak tahu lah berapa karat. Jadi semua orang dalam pejabat percaya waktu tu executive director yang boleh pakai pen Parker dengan chairman. Jadi semua orang percaya tentang apa yang dipanggil sebagai magic pen Parker, semua orang pun beli saham tu. Masuk pelaburan tu. Akhirnya semua menangis. A tuntut dekat B, B kata dia ditipu oleh C, C dia kata tipu oleh D. Macam-macam. Lepas kali siapa tipu siapa tak tahu. Duit tu hilang begitu saja. Dan akhirnya kerana orang yang lebih tinggi menipu, mereka yang berada dalam bawah ni terpaksa lari kerana malu dikejar oleh pelabur. Okey, ada apa soalan tak? Tak ada. Gitu je. Berapa ratus orang kita ada malam ni? 800 orang, alhamdulillah. Itu je yang saya boleh share dengan tuan-tuan. Berhati-hati. Kalau tuan-tuan tengoklah, FMT dah carry story tu. Free Malaysia Today carry. Tengok saja, type saja Hishamuddin Hashim. Lepas tu 900 juta. Keluar terus lah tu. Dia punya NGO dia tu nama MHO. Dia Siusa Agung. Saudara Hishamuddin Hashim, Siusa Agung, type je 900 juta. MHO. Hishamuddin ni Hishamuddin Hashim. Kemudian MHO 900 juta. Mesti keluar. Pasal FMT tu antara paling banyak orang baca story tu hari ni. Di tengah-tengah segala macam isu mengenai kalimat Allah. Tapi isu 900 juta ni. Banyak orang share. Kerana saya tak sangka orang Melayu masih boleh ditipu dalam skala yang begitu besar. Membabitkan jumlah orang yang begitu ramai. Ketika ialah saya jadi wartawan tahun 94. 2001-2002 memang report edisi siasat ni tentang skim penipuan ni. Tak sangka kemudiannya 2023 orang Melayu masih kehilangan 900 juta ditipu. Berhenti tuan-tuan, kata percaya bahawa semua orang Melayu yang naik Alphard dan juga naik Velfire adalah orang sukses. Yang berjanggut dan kemudiannya berserban dan menyebut nama Allah dan agama Islam sebagai akhirat. Tuan-tuan kalau terus tengok benda ni sebagai kejayaan dunia akhirat. Dunia akhirat tuan-tuan ukur pada kereta di dunia. Dan tuan-tuan pegang kepada orang yang menawarkan pelaburan ni kerana di mulutnya ada kalimah Allah. Tuan-tuan kena berhati-hati. Tak semua orang penunggang agama muncul begitu. Saya ada satu pengalaman 9 tahun saya bekerja di TV Islam. Saya tak perasan benda ni berlaku hinggalah seorang manager saya buat lawak pada saya. Jadi bila kita tengok balik detail orang-orang yang kemudiannya menjalankan perniagaan tak bersih lah dengan syarikat. Kerana kita tengok balik tiap-tiap tahun siapa yang kita anggap tak jujur lah meniaga dengan syarikat. Dan profil mereka semua datang, kita tengok check meeting. Okay, pertama mereka lah datang lebih jubah pada orang lain. Mereka yang paling banyak menyebut nama Allah. Mereka yang lebih banyak sebut tentang proposal mereka. Kalau kita refer proposal manual sampailah kita ingat balik waktu mereka buat pembentangan sebelum menipu. Semuanya datang dengan wajah yang sangat Islamik. Sejak tu kita ada jenaka. Hati-hati kalau orang tu datang kan. Saya masih ingat satu pengajaran yang saya dapat ketika makan tengah hari dengan siapa pendakwah Malaysia yang Zakir Naik, Dr. Zakir Naik. Saya makan tengah hari dengan Dr. Zakir Naik di Cyber Jaya. Makan tengah hari, raikan Dr. Zakir Naik dengan belanja kari kepala ikan line clear daripada Kampung Baru. Dr. Zakir Naik datang, saya kena hosting kedatangan Dr. Zakir Naik. Dia nak membentangkan untuk membuka sebuah stesen televisyen di Malaysia. Di Seceh banyaklah orang forum tu. Kemudian habis kita belanja dia kari kepala ikan. Sebenarnya kita nak makan kari kepala ikan, Dr. Zakir Naik dipergunakan je. Dia makan sikit je, orang alim ni bukan makan banyak. Dia datanglah seorang pemuda yang sangat sombong. Mencabar Dr. Zakir Naik dengan mengatakan pada Dr. Zakir Naik, kalau kita tak buat benda ni, siapa akan buat? Dr. Zakir Naik rasanya dah menyampah dengan dia kata apa, kalau anda tak buat, Allah pilih orang lain. Berarti jangan kamu jaja nama Allah untuk menghalalkan apa kamu buat. Dalam bahasa Inggeris Dr. Zakir Naik jawab. Dr. Zakir Naik dah marah dah. Dia nak makan, dia ni duk cerita.
kita akan buat demi agama. Kalau tak ada kita nak buat, siapa dah? Dr. Zakir Naik saya nampak dah menyampah dengar satu orang duk jaja nama Allah. Kononnya dia nakkan supaya dia dijadikan sebagai koordinator untuk membolehkan Dr. Zakir Naik mudah bergerak di Malaysia. Tapi dia tak tahu dalam perbincangan tu Dr. Zakir Naik datang survey je kerana dia nak memindahkan Peace TV pada waktu tu yang berpangkalan di Eropah, cuba untuk masuk di Cyber Jaya. Saya masih ingat kata Dr. Zakir Naik, kalau kamu tak buat, kita tak buat, Allah pilih orang lain. Jangan sesekali dia kata jual nama Allah hanya kerana nak membolehkan kamu mendapat kepentingan. Allah bila pilih siapa kita nak, kita je yang selalu akan menjajakan nama Allah sebagai orang yang Allah pilih. Sebenarnya Allah ada kuasa untuk milih siapa. Terus orang tu diam. Allah mak saya kata macam mana nak managenya. Bila kita pecah meja makan, kita ada 8 orang satu meja makan, ada 5 orang, 40 orang tamu hari tu. Nasib baiklah saya atur pula tu, yang mana dah selalu jumpa Dr. Zakir Naik akan duduk di meja asing. Saya bagi orang yang akan ada peluang tipis untuk jumpa Dr. Zakir Naik duduk. Selalunya macam itulah kita atur kan. Kita tak akan biarkan quorum yang dah saling kenal duduk dekat satu meja, kita pecahkan quorum tu. Tapi kata-kata Dr. Zakir Naik sampai sekarang. Berarti janganlah kita kata kalau kita tak buat siapa lagi. Allah boleh pilih siapa pun. Kerja agama ni bukan Allah pilih sehari dua. Selepas Nabi Muhammad SAW dia kata semua Allah pilih ribu, juta. Yang diam dan yang menampilkan diri dan yang tak menampilkan diri. Kata dia orang buat kerja agama tak menampilkan diri lagi ramai pada kita. Panjanglah Dr. Zakir Naik marah. Sampai sekarang bila orang datang jaja-jaja nama Islam, saya akan terlintas satu teguran yang Dr. Zakir Naik sebut dalam majlis makan tengah hari tahun 2014 di Cyber Jaya. Ingat sampai sekarang. Dan kemudian bila kita kerap kena tipu kan, kita refer balik kawan-kawan kita, betul lah Zakir Naik kata. Selalunya orang yang datang menyebut-nyebut nama Allah ni atas tujuan nak menghalalkan perniagaan ni, kononnya semua demi Allah. Mereka lah yang meninggalkan mesyuarat ni, dan setahun kemudian kita kejar mereka atas keterdesakan kerana kita rasa kita ditipu. Sebagian mereka tak membayar dengan betul, sebagian mereka kemudian mengisytiharkan syarikat mereka muflis setelah mengambil segala macam. Dan kita ingat-ingat balik profil orang ni semua Allah. Itu saya nasihatkan tuan-tuan tu berhati-hati. Ini bukan kata saya, ini nasihat Dr. Zakir Naik yang saya share dalam satu majlis yang Dr. Zakir Naik betul-betul lah bagi pengajaran kepada saya mengenai bagaimana. Selepas tu saya mula faham apa Dr. Zakir Naik cakap. Orang yang datang ikhlas, jujur ni, dia tak akan meratibkan nama Allah untuk membolehkan dia dapat projek. Dia takkan ratibkan nama Allah untuk buat kita rasa bersalah supaya menyokong dia, kononnya dialah satu-satunya orang yang menjalankan kerja untuk agama Allah. Dan sejak itulah kata-kata tu mencerahkan saya untuk melihat bagaimana penunggang agama perlu dilihat. Kalau tak ada buah Dr. Zakir Naik maka tengah hari tu, saya pun mungkin macam orang lain lah. Allah macam mana dia orang ni datang duk Allah segalanya kan. Tapi bila dengar sini daripada Dr. Zakir Naik, seorang pendakwah yang mempunyai pengalaman yang sangat luas di seluruh dunia, pahit manis kehidupan dia dah lalu, dia dah kenal dah wajah-wajah penjajah agama. Okey?